7 dekat perampasan, pengenalan kepada perjuangan Palestin. Konflik Israel-Palestin merupakan antara konflik yang paling lama dan penuh emosi dalam sejarah moden. Selama lebih 7 dekad, rakyat Palestin telah menanggung kesusahan hidup di bawah pendudukan Israel. Pendudukan ini, akibat daripada beberapa siri peristiwa sejarah dan keputusan politik, telah memberi impak yang besar kepada setiap aspek kehidupan rakyat Palestin. Ia adalah kisah perampasan, pengusiran, dan perjuangan harian untuk hak asasi dan kebebasan. Isi ini bertujuan untuk memberi pencerahan tentang nasib rakyat Palestin, mengkaji konteks sejarah yang membawa kepada situasi mereka sekarang. Kita akan mengkaji realiti kehidupan seharian di bawah pendudukan, menonjolkan cabaran sistemik yang mereka hadapi. Selain itu, isi ini akan meneroka krisis baru-baru ini yang telah memburukkan lagi keadaan yang sudah teruk, mendorong rakyat Palestin lebih jauh ke dalam keadaan memerlukan bantuan kemanusiaan. Adalah penting untuk memahami bahawa konflik Israel-Palestin bukan sekadar isu geopolitik, ia adalah tragedi kemanusiaan. Dengan mengkaji kisah pribadi dan kesan generasi, kita boleh mula memahami kos sebenar konflik ini. Isi ini juga akan membincangkan isu-isu jangka panjang yang terus menyumbang kepada konflik, termasuk perluasan penempatan Israel dan kitaran keganasan yang melanda rantau ini. Akhir sekali, kita akan meneroka potensi jalan penyelesaian, memfokuskan kepada usaha antarabangsa untuk mencapai keamanan yang adil dan berkekalan. Ini termasuk mengkaji viability penyelesaian dua negara, keperluan usaha pembangunan semula di Gaza, dan peranan penting tekanan antarabangsa dalam meminta semua pihak bertanggungjawab atas tindakan mereka. Benih-benih konflik, konteks sejarah dan pengusiran sebuah bangsa. Untuk memahami kerumitan konflik Israel-Palestin, kita mesti menyelidiki peristiwa sejarah yang menjadi asas kepada situasi semasa. Benih-benih konflik ini telah disemai pada awal abad ke-20, dengan kebangkitan Zionisme, sebuah gerakan yang menganjurkan sebuah negara Yahudi di Palestin, dan nasionalisme Palestin. Deklarasi Balfour 1912, di mana kerajaan British menyuarakan sokongan untuk sebuah tanah air Yahudi di Palestin, terus merumitkan keadaan, meningkatkan ketegangan antara penduduk Yahudi dan Arab. Pelan pembahagian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1947, yang mencadangkan pembahagian Palestin kepada negara Yahudi dan Arab yang merdeka, menandakan titik perubahan. Walaupun rancangan itu diterima oleh pemimpin Yahudi, ia ditolak oleh pemimpin Arab, yang melihatnya sebagai pembahagian tanah yang tidak adil. Ini akhirnya membawa kepada Perang Arab-Israel 1948, yang mengakibatkan kemenangan Israel dan pengusiran ratusan ribu rakyat Palestin dari rumah mereka. Peristiwa ini, yang dikenali sebagai Nakba, atau malapetaka dalam bahasa Arab, kekal sebagai peristiwa yang sangat traumatik dalam ingatan rakyat Palestin, membentuk identiti kolektif mereka, dan mendorong keinginan mereka untuk keadilan dan hak untuk kembali. Perang 6 hari 1967 terus mengubah lanskap konflik. Dalam masa beberapa hari, Israel menduduki Tebing Barat, Baitul Maqdis Timur, dan Semenanjung Gaza, wilayah yang sebelum ini berada di bawah kawalan Jordan dan Mesir. Pendudukan ini, yang pada mulanya bertujuan sebagai langkah sementara, berterusan sehingga hari ini, membentuk punca konflik yang berterusan. Perjanjian Oslo, yang ditandatangani pada 1990-an, menawarkan sinar harapan untuk penyelesaian damai. Perjanjian ini bertujuan untuk mewujudkan rangka kerja untuk penyelesaian dua negara, dengan Israel dan negara Palestin masa depan wujud bersama antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, proses Oslo akhirnya gagal. Gagal menangani isu-isu utama seperti status Baitul Maqdis, nasib pelarian Palestin, dan perluasan patan Israel yang berterusan di wilayah yang diduduki. Hidup di bawah pendudukan realiti seharian bagi rakyat Palestin. Bagi rakyat Palestin yang tinggal di tebing barat dan Gaza, pengalaman pendudukan meresap setiap aspek kehidupan seharian mereka. Mereka hidup dengan kehadiran tentera Israel di pos pemeriksaan, sekatan pergerakan, dan ancaman keganasan yang sentiasa ada. Tembok pemisah, yang dibina oleh Israel, memotong tanah Palestin, memisahkan keluarga, mengganggu mata pencarian, dan mewujudkan gambaran visual yang nyata tentang kesan pendudukan. Rakyat Palestin menghadapi halangan besar untuk bergerak di dalam wilayah yang diduduki dan di luarnya. Pos pemeriksaan, yang sering dikawal oleh tentera Israel bersenjata berat, mewujudkan kelewatan yang lama,
dan mengahadkan akses kepada perkhidmatan penting, pekerjaan dan peluang pendidikan. Keupayaan untuk bergerak bebas, hak asasi manusia, dikekang teruk bagi rakyat Palestin, memberi kesan kepada keupayaan mereka untuk mengekalkan hubungan keluarga, mengakses penjagaan kesihatan, dan meneruskan peluang ekonomi. Isu penempatan terus merumitkan keadaan. Sejak 1967, Israel telah menubuhkan banyak penempatan di tebing barat, yang menempatkan ratusan ribu warga Israel. Penempatan ini, yang dianggap haram di bawah undang-undang antarabangsa, sering dibina di atas tanah Palestin yang dirampas, mencetuskan kemarahan dan menjejaskan kemungkinan kewujudan negara Palestin yang bersebelahan dan berdaya maju pada masa hadapan. Kehadiran penempatan sering membawa kepada peningkatan kehadiran tentera, seterusnya menyekat pergerakan rakyat Palestin dan memburukkan lagi ketegangan antara kedua-dua penduduk. Kawalan sumber, terutamanya air, adalah satu lagi perkara yang menjadi pertikaian. Israel mengawal sebahagian besar sumber air di tebing barat, yang membawa kepada ketidaksamaan yang ketara dalam akses antara peneroka Israel dan rakyat Palestin. Rakyat Palestin sering menghadapi kekurangan air, manakala penempatan menikmati akses kepada sumber air yang mencukupi untuk pertanian dan kegunaan domestik. Pengagihan sumber penting yang tidak sama rata ini terus mengukuhkan ketidakseimbangan kuasa antara penjajah dan yang dijajah. Oktober 2023 dan selepasnya, krisis di atas krisis. Keadaan yang sudah rapuh di Gaza meningkat secara mendadak pada 7 Oktober 2023, apabila Hamas, kumpulan militan yang mengawal semenanjung Gaza, melancarkan serangan mengejut ke atas Israel. Serangan ini, yang disambut dengan tindak balas ketenteraan Israel yang pantas dan dahsyat, menjerumuskan rantau ini ke dalam lembaran baharu keganasan dan penderitaan. Konflik itu mengakibatkan kehilangan nyawa yang mengerikan di kedua-dua belah pihak, dengan orang awam, termasuk kanak-kanak, menanggung beban keganasan. Krisis kemanusiaan di Gaza, yang sudah teruk akibat sekatan dan konflik selama bertahun-tahun, mencapai tahap bencana. Hospital, yang dibanjiri mangsa, bergelut untuk menampung kemasukan orang awam yang cedera. Infrastruktur yang sudah lemah, dilemahkan oleh konflik dan sekatan selama bertahun-tahun, runtuh di bawah beban pengeboman Israel. Perkhidmatan penting, seperti elektrik, air, dan sanitasi, terganggu teruk, seterusnya menambah penderitaan penduduk awam. Masyarakat antarabangsa bertindak balas dengan kecaman dan seruan untuk menahan diri. Walau bagaimanapun, rayuan untuk meredakan ketegangan ini sebahagian besarnya diabaikan kerana kedua-dua belah pihak terlibat dalam kitaran keganasan dan pembalasan. Konflik itu menjadi peringatan yang nyata tentang kegagalan untuk mencapai keamanan yang berkekalan di rantau ini, menonjolkan keperluan mendesak untuk usaha antarabangsa yang diperbaharui untuk menangani punca konflik dan mencegah tragedi pada masa hadapan. Kesan Perang 23 Oktober 2023 menyebabkan Gaza musnah, rakyatnya bergelut dengan trauma, kehilangan, dan masa depan yang tidak menentu. Masyarakat antarabangsa, sambil menyediakan bantuan kemanusiaan, menghadapi tugas yang sukar untuk membina semula masyarakat yang hancur, dan menangani isu politik yang mendasari yang terus mencetuskan konflik. Peristiwa 23 Oktober 2023 menjadi peringatan yang tragis tentang kos manusia konflik yang berlarutan ini, menggariskan keperluan untuk keamanan yang adil dan berkekalan, yang menangani aspirasi sah rakyat Israel dan Palestin.